بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وخصوصا إلى حضرة العالم العلامة الشيخ عبد الغني يحيى والشيخ عمر يوسف شيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatul Tauhid, yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan jalan iman dan jalan yakin inilah moga-moga Allah selamatkan kita daripada azab api neraka dan dimuliakan kita untuk berada di dalam syurga-Nya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi masjid dan seluruh staf kepimpinannya, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan syiah dan juga bahagian muslimat dan kuasa muslimat yang berusaha untuk menghadirkan kuliah muslimat kita dan pengajian-pengajian agama di sini, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Disambung. Disambung kan? Wasahbihi ajma'in. Oh, situ. Tak habis lagi ya. Wasahbihi ajma'in. Saya baca dulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Misbahud Duja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil wahdaniyah wa tanazzaha an musyabahatil hawadithi fi nu'utihil azaliyah
Wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidina wa safwati rabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil wahdaniyah. Segala puji tertentu bagi Allah yang ketunggalan dengan keesaannya. Wa tanazzaha an musyabahatil hawadithi fi nu'utihil azaliyah, dan tidak terkena akan Allah Ta'ala itu daripada keserupaan dengan makhluk pada sifatnya sejak azali. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidin, dan bermula selawat dan salam ke atas penghulu yang menyatukan, wasafwati rabbil alamin, dan pilihan Tuhan sekalian alam. Siapa dia? Junjungan besar Sayyiduna Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa alihi, dan juga dinisbahkan selawat dan salam itu ke atas ahli keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah hurai dah tentang siapa dia ahli keluarga Nabi tu. Kemudian kita nak sambung ni wa sahbihi ajmain. Dan seterusnya iaitu dari kalangan juga dinisbahkan juga selawat dan salam itu ke atas sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW keseluruhannya. Pertama sekali, jumlah sahabat Nabi yang tercatat di dalam kitab-kitab, ulama menyebutkan bahawa seramai 124,000 orang. Ingat 124 je. Ramai lagi. 124,000 orang sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Ada dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi diberikan hadiah oleh Allah Ta'ala dengan anugerah. Umat Nabi akan masuk syurga tanpa hisap seramai 70,000 orang. 70,000 orang daripada umat Nabi Muhammad akan masuk syurga bighairi hisab. Bighairi hisab ni maknanya tak ada kira-kira lah, tak ada timbang-timbang, masuk terus. Ini bukan tacenggo dah, bukan smart tag lah. Masuk terus gitu ya. Tak ada nak cek-cek apa, masuk terus. Ramai mana? 70,000 orang. Adakah sudah menggembirakan Nabi? Belum. Kan? Tak cukup lagi. Bila Nabi dengar, Nabi belum ceria lagi. Kemudian Allah tanya juga kepada Nabi, adakah kamu tidak gembira? Nabi kata, bukan tak gembira, tapi umatku ramai. Kalau hanya 70,000 masih lagi sedikit. Kan? 70,000 orang masuk tanpa hisap. Kita tengok sahabat Nabi saja 124,000 orang. Jadi kita ada can ke tak? Tak ada langsung tu. 70,000 tu sahabat Nabi saja semua. Yang dijanjikan Allah masuk syurga tanpa hisap. Sebab sahabat Nabi saja 124,000 orang. Kan? Kemudian Allah kata pada Nabi, kalau begitu, setiap 70,000 orang tu, yang 70,000 tadi yang mula-mula tu, setiap 70,000 orang tu boleh memberi syafaat kepada 70,000 orang lagi. Jadi jumlahnya berapa? 70,000 darab 70,000. Berapa? Jawapan dia berasap kalkulator. Sebab kita nak kira pun pening. 70,000 kali 70,000 berapa kali kosong belakang? Entah berapa bilion juta ke saya pun tak tahu. Kan? Banyaklah, maknanya ramai. Dan di situ mungkin kita ni ada chance. Tapi tak pasti jugalah. Sebab apa? Sebab sahabat Nabi saja 124,000 orang. Kan? Mesti yang tu dah conquer dulu.
Lepas tu lepas sahabat apa? Tabi'in. Tabi'in saja entah berapa ratus ribu orang pula. Tabi'in. Kan? Tabi'in. Lepas tu pula. Tabi'in dengan tabi'in itulah zamannya imam-imam besar kita. Imam Syafi'i. Waktu tu lah. Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kan? Imam Junaid Al-Baghdadi. Tu zaman tu semua. Zaman dipanggil zaman Salafus Soleh. Zaman Salafus Soleh ni maksud zaman yang sangat hebat. Ilmu dan amal mereka. Ilmunya alim-alim, amalnya pun hebat-hebat. Kan? Baru jadi tok imam saja, alim dah ilmu. Belum jadi tok guru dia lagi. Zaman tu memang orang kuat mengaji. Sebab itulah lahir imam-imam hebat. Imam Syafi'i, imam hadis pun banyak lahir waktu tu. Imam Bukhari, Imam Muslim. Waktu tu zaman hebat. Sehingga kan tercatat di dalam kitab-kitab, antaranya kitab-kitab tasawuf, Qatlul Qaisiyah, Bidayatul Talibin, menceritakan pada zaman tu sembahyang sunat mereka itu kebiasaannya 1000 rakaat. Sembahyang sunat saja. Seorang ulama nama dia Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia berniaga. Dia ada kedai jual barang-barang kaca macam ni. Cawan kaca, pinggan kaca, dia berniaga. Tapi tercatat dalam kitab, sebelum dia buka kedai, dia akan sembahyang sunat sebanyak 400 rakaat. Bukan 4 rakaat. 400 rakaat sembahyang baru buka kedai. Itu zaman Salafus Soleh. Kita kata, ya ke tak ustaz ni? Sampai sembahyang banyak macam tu, dan ke masa? Apalah tak dan pula. Kan? Masa ni milik siapa? Milik Allah. Allah panjangkan masa untuk mereka sehingga mereka sempat melakukan ibadah-ibadah yang banyak. Kita masa jadi sempit hari ni. Sebab apa? Sebab manusia sudah lagi tidak menghargai masa. Maka Allah telah ambil nikmat masa tu sehingga masa kita jadi sempit hari ni. Sehingga bila sempit, kita tak dan itu, tak dan ini, semua tak dan. Orang tak hargai masa dah hari ni. Kan? Orang buat kuliah, kan? Tak pergi dia. Padahal ada kat rumah. Kan? Bukannya sibuk tara mana sangat. Tapi tak boleh. Dia sibuk soal dunia. Akhirat dia tak mahu. Bila tak hargai masa yang ada, Allah ambil nikmat masa. Lepas tu saya ada dengar seorang pakar sains ni, dia kata ada logiknya. Macam kenapa masa kita jadi sempit hari ni. Walaupun jumlahnya sama macam zaman dulu 24 jam juga. Bukan zaman dulu dia jadi 240 jam tak. 24 jam tu juga sama macam kita 24 jam juga. Tapi kenapa 24 jam dulu rasa lapang, 24 jam sekarang rasa sempit. Kita tengok, sekejap je dah habis dah 2023. Kita dah masuk tahun yang baru, 2024. Ya, tak lama lagi pejam celik dah 2025. Pejam celik 2026. Pejam celik, pejam tak celik-celik. Habis. Habis dah kita, game over. Kan? Tu sekejap je masa ni. Kan tak? Sekejap. Dia kata sebab apa? Sebab pusingan. Dulu pusingannya luas. Dia punya radius. Radius dia tu besar. Pusing tetap 24 jam. Pusingan tetap sama pusingan. Tapi sebab pusingan tu besar, dia jadi rasa lama. Dan sekarang ni pusingan dia dah semakin mengecil. Antara putaran bumi dengan matahari itu dah semakin kecil. Jadi menyebabkan masa jadi rasa cepat. Walaupun jumlahnya tetap 24 jam juga. Dan logik ni ada juga. Sebab sampai satu masa nanti, bila dah makin kecil, kita dah semakin dekat dengan matahari. Bila dah semakin dekat dengan matahari, tengok suasana zaman kita pun semakin lama semakin panas. Semakin lama semakin panas. Bila semakin panas, matahari dah semakin dekat, ais di kutub utara dan kutub selatan mula mencair. Bila mencair, air semakin meningkat. Bila air semakin meningkat, bumi dah jadi tak ketahuan hala. Musim dah tak menentu dah. Maka berlakulah bencana. Itulah nak dekatnya dengan kiamat. Akhirnya hancur. Dan kita pun tahu nanti di hari akhirat, matahari akan berada dengan kita berapa? Sejengkal saja. Maknanya dah memang dekat sangat dah. Ni sekarang ni dah makin dekat. Sebab tu masa kita makin cepat. Dari segi sains, macam itulah perkiraan dia. Tapi dari segi hadis, Nabi bagi tahu 1400 tahun dulu dah. Antara tanda-tanda akhir zaman, masa semakin pantas, kata Nabi. Setahun macam sebulan,
Sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari macam 1 jam. 1 jam macam sesaat sahaja. Kita tengok kuliah kita ni sejam, tahu-tahu habis dah. Jadi jangan risau, cepat habis. Baik. Jadi sahabat Nabi itulah ramai. Itu baru tabi'in dengan tabi'in. Habis dah diorang yang conquer tu, bighairi hisab. Lepas tabi'in, ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin saja berapa ramai? Sebaris dengan Imam Ghazali. Tu hebat-hebat semua dah. Kan? Ramai lagi lah kalau nak senaraikan. Kemudian ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin mana? Ulama di zaman akhir. Zaman kita hari ni. Akhir zaman kita ni pun ulama ramai dah. Kalau nak kira di Malaysia saja berapa ramai, campur luar negara lagi, Arab apa semua. Kira congak lah. Kita ni ada ruang tak nak masuk dalam senarai bighairi hisab tu. Sebab itu kebaikan ini tak boleh tunggu. Kita kena berlumba. Sebab ruangnya itu sedikit. Kan? Bilangan manusia tu berapa bilion juta, tapi yang Allah pilih tak ramai. Jadi kita kena, itulah istilah namanya fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam kebajikan. Sebab tu dalam bab akhirat kena ada persaingan. Lepas tu kalau tengok kawan kita rajin semayang, kita kena cabar diri kita juga. Kalau dia boleh semayang, kenapa aku tak boleh semayang sunat banyak-banyak? Kalau dia rajin mengaji kuliah, kenapa aku tak boleh mengaji kuliah? Cabarlah diri kita untuk kita kena sentiasa berada di hadapan. Moga-moga kita terpilih dalam golongan yang disebut sebagai bighairi hisab. Kan? Tanpa hisab. Kan? Masuk syurga macam tu je. Bukan senang, tapi tak mustahil. Pegang situ je. Ya, memang bukan senang, tapi tak mustahil. Baik. Kita nak bahas pada pagi ini iaitu sahabat Nabi. Tadi kita sebut dah bilangan dia hampir 124,000 orang. Sahabat Nabi ni dia ada 3 syarat. Nak kata dia sahabat, ada 3 syarat. Cukup 3 syarat baru boleh dipanggil sahabat. Sahabat Nabi. Jadi tak semua orang jadi sahabat Nabi. Kena tengok syarat ni. Syarat yang pertama, dia mestilah hidup di zaman Nabi. Mesti hidup di zaman Nabi. Apa maksud hidup zaman Nabi? Apabila Nabi bermula menjadi Nabi, sampailah Nabi wafat. Itulah dipanggil zaman Nabi. Bila Nabi dilantik menjadi Nabi, umur berapa? 40. Nabi dilantik jadi Rasul? Sudah kata. 40 tu juga saja je nak test. Nabi dilantik jadi Nabi, terus jadi Rasul. Okey. Umur 40. Baik. Jadi bermula Nabi umur 40 itulah sampai Nabi wafat. Nabi wafat umur apa? 63. Jadi 40 sampai 63 tu dipanggil tempoh kenabian. Itulah zaman yang dinamakan zaman Nabi. Jadi syarat pertama, orang tu mesti hidup pada zaman tu. Tapi kalau dia hidup pada zaman sebelum Nabi dilantik jadi Nabi, dia tak masuk dalam kategori sahabat. Tak masuk. Contoh macam Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Kenal tak? Orang Sungai Kerang. Kan? Waraqah bin Naufal, dia saudara kepada Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah siapa? Isteri Nabi. Dalam peristiwa Nabi mendapat wahyu. Kan? Jadi Waraqah bin Naufal ni dia umur tak panjang. Masa tu dia pun dah berusia. Tapi ada juga pendapat kata dia dikira sahabat sebab masa Nabi dapat wahyu tu dia masih hidup lagi. Kan? Tapi cuma umur dia tak panjang. Lepas tu tak lama lepas tu dia meninggal. Dan dia meyakini akan Nabi ni seorang Nabi Allah. Adapun yang sebelum tu, kalau dia lahir contoh masa Nabi umur belasan tahun ke 15 tahun ke waktu Nabi usia muda, ada orang hidup zaman tu, kemudian dia meninggal belum sempat Nabi umur 40, dia dah meninggal. Maka orang tu tak masuk dalam kategori sahabat.
walaupun dia pernah hidup dengan Nabi. Sebab waktu tu Nabi belum jadi Nabi. Dia mesti Nabi jadi Nabi baru dipanggil zaman kenabian. Okay, itu syarat yang pertama. Mesti hidup di zaman Nabi. Yang kedua, syarat yang kedua, mesti dia pernah bersama dengan Nabi. Maksud bersama dengan Nabi ni, contoh Nabi buat kuliah ke, Nabi buat ceramah ke, dia ada datang. Dia ada sekali. Ataupun dalam medan peperangan, Nabi hadir dalam peperangan, dia pun hadir juga dalam peperangan. Dikira bersama Nabi dalam satu majlis. Tak kira lah macam mana pun. Itu yang dikupas oleh ulama, sekalipun dia tak pernah melihat wajah Nabi. Contohnya macam seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Maktum. Abdullah ibnu Maktum ni dia orang tua, kemudian dia buta. Bila dia buta, mata dia tak melihat, dia tak pernah tengok muka Nabi. Tapi setiap kali Nabi buat majlis, dia mesti datang. Dia mesti ada. Maka ulama bahas kata, walaupun dia tak pernah melihat wajah Nabi, tapi dia dikira sahabat Nabi sebab dia berada dalam majlis Nabi. Itu syarat yang kedua tadi saya sebut. Mesti berada dalam majlis Nabi. Dia pernah duduk dengan Nabi. Itu syaratnya. Baik. Sekarang soalan saya sikit lah. Kalaulah katalah kita sungguh-sungguh cantik punya cantik, balik-balik lagi kan sebelum zuhur kita tidurlah sekejap, qailullah orang panggil. Kan? Dalam tidur tu mimpi jumpa Nabi. Mana tahu, amin, insya-Allah. Kan? Tidur mimpi Nabi. Adakah kita jadi sahabat Nabi? Sebab nombor satu punya syarat tak lepas. Kita bukan hidup di zaman Nabi. Walaupun kita jumpa Nabi dalam mimpi tu. Jangan bangun-bangun nak, akulah ni dah jadi sahabat Nabi dah. Nak orang kata mabuk ketung tu benda. Mana pula jadi sahabat. Kan? Tak jadi. Cuma dapatlah jumpa Nabi, rezeki Allah bagi. Kan? Tapi tak dipanggil sahabat Nabi sebab syarat pertama tak lepas. Iaitu hidup di zaman Nabi. Kita tak hidup zaman Nabi. Nabi dah tak ada. Nabi dah wafat. Okey. Itu syarat pertama dan kedua. Syarat yang ketiga, mesti beriman dengan Allah dan Rasul sampai ke akhir hayatnya. Dia mesti beriman dengan Allah dan Rasul sampai ke akhir hayat. Akhir hayat siapa? Hayat dia lah. Bukan hayat Nabi, hayat dia. Maknanya sampai mati dia tetap beriman. Ini jadi syarat juga kenapa? Sebab berlaku di zaman Nabi, ada orang yang asalnya dah jadi pun sahabat Nabi. Dia dah beriman dengan Allah Rasul. Dia hidup di zaman Nabi. Semua syarat dia cukup. Tapi bila menjelangnya peristiwa Isra' wal Mi'raj, ada di kalangan mereka yang tak percaya dengan Nabi. Sebab cerita Isra' Mi'raj ni cerita di luar akal. Macam mana? Naik burak. Burak oil tu ialah ada. Tak ni burak sungguh. Orang tak pernah tengok. Burak ni selangkah dia jalan sejauh penglihatan mata. Mana kita kalau tengok mata ni jauh mana kita boleh tengok? Sampai hujung tu kan. Itu selangkahnya burak. Selangkah dia dah sampai hujung. Sup laju. Burak. Sebab tu burak ni juga disebut asal perkataannya barkun, yakni dengan makna kilat. Sebab kelajuan dia sepatas kilat, laju. Itu baru cerita burak, naik ke langit apa semua, jumpa nabi-nabi lain, tengok syurga, tengok neraka lah apa semua. Jadi cerita-cerita ni pelik. Bila Nabi turun ke bawah, Nabi bagi tahu dekat semua orang, ada di kalangan mereka yang asalnya sudah pun sahabat Nabi, dah pun beriman. Tapi bila dengar cerita ni, mereka jadi goyang iman dia. Mereka kata, wahai Muhammad, kalau sebelum-sebelum ni apa engkau kata semua kami percaya. Tapi bila engkau kata engkau naik ke langit ni, oh Allah, dia kata, ni berat kami nak percaya ni, dia kata. Jadi bila dia tak percaya dengan Nabi, bila ada sedikit saja keraguan dengan Nabi, terkeluar imannya. Sebab kita wajib beriman dengan Allah dan Rasul 100%. Kan? Mesti ngam-ngam, mesti orang cakap apa, memang betul-betul percaya. Tak ada goyang sikit pun. Tak ada ragu sikit pun. Allah sebut dalam Quran, afillahi syakun, adakah kamu ragu-ragu dengan aku? Siapa ada ragu sedikit saja pada Allah dan Rasul, kafir dia. Walaupun sikit je. 99.9999999% yakin pada Allah. Hanya 0.00001% dia tak yakin. Sikit aja tak yakin. Kafir. Sebab tu kita kena beriman Allah Rasul ni
percaya Allah Rasul ni 100%. Tak boleh kurang walaupun sikit. Tak boleh kurang. Kan? Contoh orang kata, aku sembahyang aku percaya, puasa aku percaya. Cuma satu aku macam tak berapa nak percaya. Apa dia? Hudud, kafir. Tak percaya sikit aja, kafir terus. Sebab tu kita kena terima Islam ni semua sekali. Begitulah apa yang berlaku di zaman tu. Mereka susah nak percaya apa yang Nabi cerita pasal Isra' Mi'raj. Maka mereka tu jadi kafir. Maka mereka bila jadi kafir, mereka terkeluar daripada kalangan yang disebut sebagai sahabatnya Nabi. Sebab syarat sahabat Nabi mesti beriman dengan Allah dan Rasul sampai ke akhir hayat. Begitu juga setelah Nabi wafat, ada di kalangan mereka itu, ada setengahnya tu tak boleh terima Nabi dah tak ada. Nabi dah wafat. Akhirnya ada yang kembali kepada agama asal, agama lama. Mereka jadi kafir. Ini juga terkeluar daripada senarai sahabat-sahabat Nabi. Sebab dia tak beriman sampai ke akhir hayatnya. Jadi 3 syarat ni mesti ditepati, barulah orang itu dipanggil sebagai sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dapat faham? Saya baca sikit dalam syarahnya. Sahabat ialah orang yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi. Di bumi di sini dengan maknanya di alam nyata, bukan alam mimpi ke apa. Melihat baginda, pernah tengok Nabi, beriman dengannya dan meninggal dalam keadaan beriman. Macam saya sebut tadi, semua itulah. Kemudian ada juga di kalangan para sahabat yang hidup sezaman dengan baginda dan beriman dengannya tetapi tidak melihatnya. Mereka dipanggil Al-Mukhadramun. Antara mereka ialah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Nanti saya cerita pasal Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sebelum saya cerita pasal Uwais Al-Qarni ni, saya nak tanya. Masa Nabi kita ada lagi hidup di Mekah ataupun di Madinah, soalan saya, di tanah Melayu ni, di negara kita ni, ada tak manusia? Rasa-rasalah. Ada tak orang kat sini, dekat kampung Sungai Kerang ni ke? Tak ada? Ada. Seluruh dunia ada manusia. Kan? Jadi, adakah mereka itu dikira sahabat Nabi? Masa tu. Mereka duduk di sini. Nabi ada kat Mekah. Ni satu zaman yang sama ni. Adakah mereka dikira sahabat Nabi? Tidak, sebab dia tak pernah bersama Nabi. Dia duduk di tanah Melayu ni. Mana dia pernah pergi sana? Dan mungkin masa tu pun belum ada, dia orang tak Islam lagi lah, sebab Islam tak sampai lagi. Tapi agama apa tak tahu. Kalau ikut agama Nabi-Nabi terdahulu, berimanlah dia. Tapi kalau tak ikut, tak ada agama. Gitu. Ataupun agama kafir ke, tak tahu lah. Zaman dulu, ni cerita. Orang rimba, orang hutan. Yalah. Mungkin betul. Kan? Orang panggil apa? Perakmen, kan? Jumpa. Macam-macam. Kajian demi kajian. Orang alam. Betul. Lepas tu kita kena bersyukur, tuan-tuan. Kan? Kita bersyukur. Walaupun kita lahir di zaman PMX, tetapi kita hidup di zaman yang Islam dah sampai. Kalau kita hidup di waktu Islam belum sampai, agak-agak kita ni Islam ke tak masa tu? Syukurlah, kan? Syukur. Walaupun kita mungkinlah tak kaya mana, tapi kita Islam, kita beriman. Tak apalah. Tak? Itu semua sebab Allah pilih. Bukan kita yang nak, Allah yang pilih. Baik. Jadi ada sahabat Nabi, dia hidup zaman Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi. Kalau ikut pada asal syarat, tak kena. Sebab syarat sahabat Nabi mesti hidup di zaman Nabi dan bersama Nabi. Tapi ada seorang ni, nama dia Sayyidina Uwais Al-Qarni. Dia hidup zaman Nabi. Sebab tu saya cerita pasal tanah Melayu tadi tu. Dia ni, Uwais ni macam tu juga. Dia hidup zaman Nabi. Masa Nabi ada, dia ada. Tapi lain tempat. Nabi duduk di Mekah, dia duduk di Yaman. Uwais Al-Qarni ni. Dia duduk di Yaman. Dan dia tak pernah jumpa Nabi.
Tak pernah jumpa Nabi. Sebab dia orang susah. Dia miskin. Jadi nak bergerak tu mesti kena pakai duit kan. Nak berjalan, nak ada kenderaan. Jadi dia tak dapat nak sampai nak jumpa Nabi. Cuma berita pasal Nabi sampai kat Yaman. Masa tu dia duduk di Yaman. Jadi cerita pasal Nabi ni sampai. Bila sampai, dia dengar dan dia beriman. Dia masuk Islam. Dia jadi Islam. Tetapi dia tak dapat jumpa Nabi. Satu hari dia kumpul duit dia apa semua. Dia tumpang-tumpang orang. Sebab dia dengar ada saudagar-saudagar orang meniaga nak pergi ke Mekah. Dia tumpang. Sampailah dekat rumah Nabi. Tapi dijadikan cerita, Nabi tak ada di rumah. Nabi dia sampai kat rumah Nabi, Nabi tak ada kat rumah. Jadi yang ada anak Nabi. Tanya, anak Nabi kata, ayah keluar. Tak apalah, saya tunggulah, dia kata. Sebab saya datang dari jauh. Memang hajat nak jumpa sangat Rasulullah. Tapi tunggu lama. Sedangkan dalam masa yang sama, mak dia sakit. Dia dua beranak je, mak dengan anak dia. Mak dia pula sakit duduk di Yaman. Yaman dengan Madinah ni bukannya dekat. Tak saya balik lagi Google. Tengok berapa kilometer. Lebih kurang 30,000 kilometer jarak. Jauh. Dia berjalan. Makan hari nak sampai. Jadi tunggu Rasulullah tak balik-balik. Akhirnya dia risaukan mak dia di Yaman. Sebab mak dia sakit. Jadi dia kata ginilah kat anak Nabi. Ginilah saya balik dululah. Sebab mak saya sakit tu. Saya risau apa-apa jadi dekat mak saya. Nanti sampaikan je lah salam saya pada Nabi. Dia pun balik. Bila dia balik, Nabi pun balik. Tapi tak terserempak. Dan Nabi pun balik. Bila Nabi balik, anak Nabi sambut apa semua, tukar pakaian apa semua. Sambil-sambil tu Nabi tanya, sepanjang peninggalan aku tadi, ada tak orang datang nak cari aku? Nabi tanya anak. Anak Nabi kata ada. Tapi masa jumpa tu, anak Nabi lupa nak tanya nama dia. Jadi anak Nabi tak tahu nama pemuda yang datang tu. Tak tahu. Kata anak Nabi pada Nabi, ada tadi ayah, ada orang datang nak jumpa ayah. Tapi maaf ayah, saya lupa nak tanya nama dia. Kata Nabi senyum, Nabi kata, aku sudah kenal dia. Nama dia Uwais Al-Qarni. Nabi sebut nama dia. Padahal tak pernah jumpa ni. Nabi sebut nama dia. Jadi anak Nabi pun terkejutlah. Macam mana ayah tahu? Malaikat Jibril bagi tahu kat aku, kata Nabi. Malaikat Jibril. Dan Nabi cerita pasal Uwais ni. Nabi kata, Uwais Al-Qarni ni, dia penduduk dunia, tak berapa mengenali dia, penduduk dunia. Tapi penduduk langit ni siapa? Malaikat. Malaikat semua sebut-sebut nama dia. Malaikat muliakan dia. Sebab dia ni kekasih Allah, Uwais Al-Qarni ni. Sebab apa tak kasih Allah, nanti kita dengar cerita dia. Dia banyak cerita dia, tapi ini salah satu. Uwais Al-Qarni punya hebat. Jadi Nabi kata di belakang tengkuk dia ada tumpukan putih. Nabi beritahu kat dua orang sahabat Nabi yang rapat, iaitu Saidina Umar dengan Saidina Ali. Nabi kata satu hari nanti aku akan meninggal dunia, kata Nabi. Dan waktu itu akan ada seorang lelaki datang daripada Yaman. Nama dia Uwais Al-Qarni. Kalau kalian berdua jumpa dia, minta doa daripada dia. Sebab doa dia dengan Allah tak ada hijab, mustajab. Dia doa je, Allah terus makbulkan. Sebab dia tu kekasih Allah, kata Nabi. Nama dia Uwais Al-Qarni. Jadi Saidina Umar tanya, macam mana saya nak kenal dia? Kata Nabi, kamu tengok di belakang tengkuk dia, ada tumpukan putih. Itulah dia Uwais Al-Qarni, kata Nabi. Macam mana cerita sejarah tumpukan putih tu? Dia ada sejarah dia. Uwais Al-Qarni ni dia orang susah, miskin. Ditambah pula Allah uji dia dengan penyakit sopak. Zaman tu terkenal dengan penyakit sopak. Penyakit sopak ni macam COVID zaman kita. Penyakit dia bahaya, boleh berjangkit. Dan kalau kena boleh bawa mati. Penyakit sopak ni. Dan Allah uji Uwais Al-Qarni, sopak dia tahap kritikal. Sopak dia tumpukan putih tu daripada kepala sampai kaki, tompok-tompok putih dekat badan dia. Jadi bila dia ni ada penyakit, orang semua tak nak kawan dengan dia. Orang semua menjauhkan diri daripada dia. Uwais Al-Qarni ni. Jadi dia banyak menyendiri. Bila banyak menyendiri, dia banyak berdoa dengan Allah. Kan?
Orang yang selalu mengasingkan diri daripada makhluk, dia akan banyak bersama dengan Allah. Tapi kalau kita sibuk bersama dengan makhluk, kita jadi kurang bersama dengan Allah. Jadi orang ni banyak dengan Allah, munajat dengan Allah, dia banyak solat, ibadah dia apa semua kuat. Jadi mak dia kata, mak dia pun Islam. Mak dia kata mak teringinlah nak pergi buat haji, nak pergi ke Mekah. Tapi dia orang ni orang susah, orang miskin. Jadi apa Uwais buat? Dia beli dekat pekan anak lembu, lembu kecil je. Anak lembu dia beli. Orang beli bapak lembu, dia beli anak lembu. Dia ni pelik sikit, dia beli anak lembu. Lepas tu dia buat kandang lembu tu dekat atas bukit. Jadi setiap kali dia nak bagi lembu dia makan, dia dukung lembu dia. Dia dukung lembu dia turun bukit bagi makan rumput kat bawah. Bila lembu dah kenyang, dia dukung balik, dia panjat bukit simpan lembu dia dekat dalam kandang, dekat atas bukit. Itulah rutin harian dia hari-hari. Sampai orang semua kata dia ni gila. Sebab apa tak gila dia? Lembu tu dia pergi dukung. Orang biarlah lembu tu jalan kaki, dia pergi dukung. Orang kata dia pelik, padahal dia bijak. Kenapa dia buat macam tu? Supaya lembu tu cepat gemuk. Lembu tak berjalan. Mana nak pakai tenaga? Tak payah kata lembu, kalau kita pun makan orang dukung. Makan melebih tu kita. Lembu macam tu. Jadi orang lain beli lembu makan tahun baru besar. Dia dalam tempoh berapa bulan dah besar lembu dia. Gemuk. Dah gemuk. Zaman dulu pula kalau jual lembu timbang. Lagi berat timbangan, lagi mahal harga dia. Bila lembu dia dah gemuk, dia pergi jual. Timbang-timbang dapatlah duit yang banyak. Dengan duit, bekalan duit itulah dia bawa mak dia pergi haji. Dia bawa mak dia. Dengan duit dia tu. Lepas tu sampai dekat Mekah, nak tawaf tu, dia dukung mak dia. Orang kata larat dia dukung mak dia. Lah lembu dia dukung. Mak lagi lah. Lembu dengan mak, berat lembu lagi. Dia dukung mak dia masa tawaf. Dia anak yang soleh, anak yang baik. Dah habis tawaf apa semua, dia pergi dekat tempat Multazam. Tahu tak Multazam? Multazam ni antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Kat situ. Tengah-tengah tu dipanggil Multazam. Multazam ni apa? Salah satunya tempat yang Nabi kata mustajab doa. Kalau bila-bila esok pergi buat umrah, cari tempat ni. Antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Duduk depan tu doa. Sebab itu kawasan mustajab doa. Jadi dia duduk depan tu dengan mak dia doa. Doa masing-masing doa. Habis doa, mak dia tanya dia, Wais, kamu doa apa Wais? Mak dia tanya dia. Wais kata, saya doa mak masuk syurga lah. Mak dia tanya, kenapa kamu tak minta kamu masuk syurga? Lah mak, kan Nabi kita dah ajar, dalam syurga boleh minta apa saja. Jadi mak masuk syurga, betul mak minta lah saya masuk syurga. Anak yang soleh. Dia minta mak dia masuk dulu. Kalau kita masuk dulu. Mak nanti tak apa. Itu kita. Dia minta mak masuk dulu, lepas tu mak dia nanti minta dia masuk syurga. Dia dahulukan mak dia dalam apa hal keadaan. Lepas tu mak dia tanya, Wais, kamu tak minta pada Allah ke supaya Allah sembuhkan penyakit sopak kamu ni? Dia kata, Wais jawab, tak nak lah mak. Sebab penyakit sopak ni Allah bagi kat saya, dia kata. Dia tak pandang tu penyakit. Dia pandang itu anugerah daripada Allah. Kan? Dia kata Allah tak bagi kat orang lain, Allah bagi kat saya. Bermakna saya istimewa. Jadi saya sayang sopak ni. Sayang penyakit. Kita berani cakap saya sayang kencing manis saya. Ada? Tu Uwais tu. Tu saya kata dia ni istimewa. Jadi kekasih Allah. Macam mana tak kasih Allah. Nampak? Tu sampai tahap macam tu. Kali mak dia pun, mak dia kesian dengan dia sebab orang tak nak kawan dengan dia apa semua sebab penyakit tu kan. Muka dia jadi tompok-tompok sampai orang pun tak nak dengan dia. Nak kahwin pun susah kan. Tompok-tompok gitu. Mak dia kata, Wais, kamu doa dengan Allah, minta Allah sembuhkan penyakit sopak kamu. Kalau kamu tak doa, kamu jadi tak dengar cakap mak, jadi anak derhaka. Dia pantanglah dengan anak derhaka sebab dia anak yang baik. Dia kata, jangan cakap macam tu mak. Okey, saya doa sekarang, saya doa. Dia pun doa. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit sopakku ini. Tapi di hujung doa tu dia sebut pelan aja. Mak dia tak dengar, dia sebut, tapi jangan buang semua dia. Sungguh. Dia minta, ya Allah sembuhkanlah penyakit sopak ni, tapi hujung tu dia kata, tapi jangan buang semua. Perlahan dia sebut. Mak dia tak dengar.
Dan Allah makbulkan permintaan dia, Allah sembuhkan semua sopak dia, melainkan satu je yang tinggal di belakang tengkuk dia. Tu Nabi kata, kat belakang tengkuk dia ada tombakan putih. Tu yang Allah tinggalkan untuk dia. Seperti mana yang dia doa. Sebab dia tetap sayang sopak tu. Dia tak nak hilang terus. Kita banding. Kan? Jantung tersumbat, ya Allah sembuhkanlah jantung tersumbat, tapi tinggalkan satu biar tersumbat lagi. Ada? Aduh, ni lah. Boleh kalau kita nak sembuh terus. Ni tak, dia nak agak ada sikit tak bahagian. Sebab dia tak pandang itu penyakit. Yang dia pandang itu anugerah daripada Allah. Inilah iman yang sangat mahal. Sebab iman yang mahal inilah semua penduduk-penduduk di langit menyebut-nyebut nama dia. Sehingga kan kata Nabi, dia ni kekasih Allah. Doa daripada Allah tak ada halangan. Sebab Allah sangat sayang pada dia. Sebab dia juga sangat sayang pada Allah. Itu hebat. Sampailah hari yang dijanjikan. Rasulullah dah tak ada. Zaman tu Saidina Umar jadi khalifah. Akhirnya Saidina Ali peringatkan Saidina Umar. Ingat tak Nabi pernah pesan kat kita akan datang satu orang lelaki daripada Yaman. Kebetulan nampak ada pedagang-pedagang daripada Yaman datang ke Mekah waktu tu. Bila pedagang ni datang, teringatlah mereka Nabi pernah pesan. Dia orang pun pergi tanya dekat pedagang-pedagang tu, siapa di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Mereka kata, kami tak kenal siapa Uwais Al-Qarni. Tak kenal. Tapi ada seorang pemuda diikut kami, dia ada duduk bawah pokok tu. Mungkin dia kot pergi tanya. Nampak dia seorang-seorang, dia duduk bawah pokok. Dia memang dia kurang bergaul sangat dengan orang ramai. Dia suka duduk menyendiri. Duduk bawah pokok tu. Lepas tu, dua orang sahabat ni pun pergilah kat dia. Saidina Umar tanya, siapa namamu? Ma'ismuka? Maka dia jawab, Ana Abdullah, kata. Abdullah tu maksudnya, aku adalah hamba Allah. Saidina Umar pun gelak. Saidina Umar kata, aku pun Abdullah juga. Sebab aku pun hamba Allah juga. Tak, nama betul kamu apa dia? Kata dia, sayalah Uwais Al-Qarni. Kemudian Saidina Umar minta izin nak tengok belakang tengkuk dia. Untuk mengesahkan sebab Nabi dah pesan. Pun tengok ada tumpukan putih. Lepas tu Saidina Umar pun bagi tahulah masa Nabi masih hidup, Nabi cakap gini-gini. Nabi kata kalau jumpa kamu, minta kamu bacakan doa untuk kami kepada Allah. Kerana doa kamu ni tidak ada hijab dengan Allah. Bila dengar dia kata Nabi pesan macam tu, dia ni tak pernah jumpa Nabi ni, Uwais Al-Qarni ni. Sepanjang hidup dia tak sempat. Dia tak dapat jumpa Nabi. Bila dia dengar Nabi sebut nama dia, Nabi bagi tahu macam tu, menangis dia. Rasulullah sebut nama saya, dia kata. Allah, kata dia. Kata Uwais, kalau ikutkan kedudukan makam, kamu lebih berhak sebab kalian berdua sahabat Nabi. Saidina Umar sahabat Nabi, Saidina Ali sahabat Nabi. Siapa saya, dia kata. Saya kedudukan dari fizikalnya tu jauh dengan Nabi. Jumpa Nabi pun tak pernah, dia kata. Tapi disebabkan Nabi pesan macam tu, Nabi suruh saya berdoa, maka saya kotakan ini kerana pesanan Nabi. Dia pun tanda tangan doa. Dua orang sahabat Saidina Umar dan Saidina Ali pun tanda tangan doa. Sambil mereka berdoa, semua ketiga-tiganya menangis kerana rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah momen yang sangat indah. Ni antara sahabat-sahabat Nabi. Tapi nak ceritanya apa? Inilah kisah Uwais Al-Qarni, walaupun tak pernah jumpa Nabi, tapi menjadi kekasih Nabi dan kekasih Allah. Maka itu juga tidak mustahil kepada kita pada hari ini. Kita tak pernah melihat wajah Nabi. Kita tak pernah dengar suara Nabi. Kita tak pernah tengok rupa paras Nabi. Tak pernah dapat mencium semerbaknya bauan wangian yang ada pada jasad dan tubuh badan Nabi. Tak? Tetapi hati kita sangat mencintai Nabi. Dan kita buatlah amal ibadah kerana Allah dengan mengikut contoh-contoh apa yang diajar oleh Nabi. Moga-moga kita juga boleh menjadi seperti Uwais Al-Qarni. Boleh? Jadi cerita-cerita macam ni lah kita kisahkan kepada anak-anak kita. Biar mereka kenal orang-orang yang rapat dengan Allah. Moga-moga anak kita juga jadi salah seorang yang akan rapat dengan Allah. Macam kita nak tidurkan anak kan. Ceritalah pasal Uwais ni. Ni cerita sang kancil dengan sang arnab. Lepas tu cerita tu ulang-ulang lah tu sampai budak tu boring dah kata. Dah tahu dah ending dia kata. Ceritalah pasal sahabat Nabi, perjuangan Nabi, biar mereka kenal siapa sahabat-sahabat Nabi, kenal Nabi tu macam mana. Ni antaranya kisah Saidina Uwais Al-Qarni. Maka ulama walaupun dari segi syarat
Uwais Al-Qarni tak cukup syarat sebab dia tak pernah bersama Nabi. Kan tadi saya sebut ada 3 syarat baru boleh jadi sahabat Nabi. Sedangkan Uwais Al-Qarni tak pernah jumpa Nabi. Maka dia tak cukup syarat. Tapi tetap ulama mengatakan Uwais Al-Qarni ini sahabatnya Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi sangat mengenali dia dan Nabi mencintai dia. Dari sini juga ulama menyebutkan bahawa kita juga boleh dikira sahabat Nabi walaupun syarat tadi tak cukup. Dengan syarat kita sangat mencintai Nabi. Dan Nabi juga sangat mencintai kita. Jadi kena buatlah kerja-kerja amal mencintai Nabi. Banyak selawat kat Nabi, insya-Allah. Jadi itu. Dan mengikut pendapat Abu Zur'ah, sahabat Nabi pada hari kewafatan baginda adalah seramai 124,000 orang. Ini yang saya sebut tadi tu. Sahabat yang paling akhir wafat ialah Sayyidina Abu Tufail, Amir bin Watilah Al-Laiti. Beliau wafat pada tahun 100 Hijrah. Itu sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia. Dan kita juga kena berpegang, semua para sahabat Nabi itu udulun. Udulun. Maksud udulun, semua sahabat Nabi baik. Semua sahabat Nabi adil. Jangan ada di mulut kita kata ada juga sahabat Nabi yang jahat. Tak. Semua sahabat Nabi terbaik. Semua baik-baik. Dan masing-masing ada kelebihan masing-masing. Sayyidina Abu Bakar ada kelebihannya. Sayyidina Umar ada kelebihannya. Sayyidina Uthman ada kelebihannya. Sayyidina Ali ada kelebihannya masing-masing. Walaupun kita ada biasa dengar ada sahabat macam berselisih dengan sahabat yang lain, kita jangan masuk campur dalam perselisihan tu. Tetap kita mengatakan semua sahabat Nabi adalah terbaik. Seperti mana kisah perang Siffin, perang sedara antara pengikut Sayyidina Ali dengan pengikut Muawiyah. Begitu juga pengikut isteri Nabi Sayyidatuna Aisyah. Berlaku perang. Ni geng sahabat ini Sayyidina Ali, sepupu Nabi, sahabat Nabi. Yang Sayyidina Muawiyah pun sahabat Nabi juga. Sayyidatuna Aisyah isteri Nabi. Tapi sampai berperang. Peperangan ni jangan kita masuk campur. Sebab takut nanti kita, orang cakap apa, mengkritik salah satu. Sedangkan semua yang terlibat tu semua sahabat Nabi. Cuma berlakunya peperangan itu disebabkan ada pihak ketiga yang memfitnah kedua-duanya. Pihak ketiga tu dipanggil Khawarij. Dia mengadu domba dan melaga-lagakan dua kumpulan. Sampai kat pengikut Sayyidina Ali, dia kata Muawiyah macam ni, macam ni. Bila sampai kat Sayyidina Muawiyah, dia kata pula Sayyidina Ali macam ni. Menyebabkan orang cakap terpedaya dengan fitnah mereka, akhirnya berlaku perang saudara sesama sahabat. Tapi dalam masalah ni kita jangan melibatkan diri. Kita belajar dari segi sirah sahaja. Adapun kita kata semua sahabat ini baik-baik belaka. Semua terbaik. Tak kiralah Muawiyah ke apa, semualah semua sahabat Nabi, Sayyidina Ali ke semua. Maka supaya kita berhati-hati. Dan sahabat yang paling tertinggi dari kalangan 124,000 orang tu ialah 10 orang yang dijanjikan Nabi akan anak kunci syurga buat mereka. 10 orang ni Nabi pernah sebut. Nabi kata mereka ni jaminannya syurga. Antara 10 orang tu siapa? Khulafa' ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni pemanah Rasulullah. Dia bahagian manah memang cekap. Dia kalau panah tepat. Sa'ad bin Abi Waqqas. Lagi Sayyidina Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Lagi Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Ini antara sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal memeluk Islam juga. Talhah bin Ubaidillah. Lagi Sayyiduna Zubair bin Al-Awam. Lagi Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Lagi Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf ni terkenal dengan pakar bisnes. Dia pakar bisnes. Dia minta duit modal sikit je. Kecil je. Berapa darham je. Dia kata dengan duit ni dia boleh kembangkan sampai jadi jutawan. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Orang yang pakar dalam bab bisnes. Dia hebat dia. Sahabat Nabi. Jadi 10 orang sahabat ni antara 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh mulut Rasulullah sendiri. Rasulullah sebut nama dia seorang-seorang 10 orang ni. Ini sebab tu kata ulama inilah 10 sahabat yang tertinggi darjatnya.
Daripada 10 orang ni pula 4 orang paling tinggi, iaitu khalifah-khalifah. Ini Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Uthman, Saidina Ali. 4 orang ni paling tinggi pula, top 4. Daripada 4 orang ni pula top 2. 2 paling dekat dengan Nabi, Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar. Sebab berdekat sebab 2 orang ni makamnya sebelah makam Nabi. Kalau kita pergi Masjid Nabawi tu, kat makam Rasulullah tu, bukan ada Rasulullah aja ada dalam tu. Sebelah Rasulullah Saidina Abu Bakar, sebelah Saidina Abu Bakar, Saidina Umar. Kat dalam grill warna hijau tu. Kat dalam tu. 3 orang. Dan dikatakan ada satu lagi lubang sebelah tu. Ada lubang keempat. Dikatakan lubang keempat itu untuk Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman. Zaman nak kiamat nanti. Kan? Nabi Isa akan turun, akan bunuh Dajjal apa semua ni. Dan sekali Nabi Isa akan wafat. Sebab sekarang ni Nabi Isa belum wafat lagi. Nabi Isa masih lagi hidup. Tapi dia hidup di syurga. Dia naik atas. Allah bawa dia naik atas. Yang tu yang jadi peristiwa salib tu. Yang Kristian duk sembah tu. Sebab disangkakan itu Nabi Isa. Tu bukan Nabi Isa. Nabi Isa diselamatkan Allah. Kan? Jadi kita jangan mudah terpedaya. Orang Kristian nak cuba sama-samakan kita dengan dia. Tak. Islam, Kristian. Kristian itu batil. Agama yang salah, sesat. Tak betul. Agama yang benar hanya Islam saja. Inna dina innallah il Islam. Daripada 2 orang ni yang paling rapat dengan Nabi iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebab Saidina Abu Bakar lah pernah menggantikan menjadi imam ketika Nabi sakit. Tapi hebatnya Saidina Abu Bakar, Nabi tak sihat hari tu. Selalu memang Nabi jadi imam. Kemudian Nabi masuk masjid lambat. Masa tu Saidina Abu Bakar dah jadi imam waktu tu. Waktu Rasulullah baru sampai. Bila Rasulullah sampai, sahabat di belakang memberi isyarat kepada Saidina Abu Bakar. Memberi isyarat bahawa Rasulullah sampai. Bila Saidina Abu Bakar dapat tahu Rasulullah sampai, ni tengah sembahyang ni. Saidina Abu Bakar mengundur ke belakang. Tapi Nabi memberi isyarat kepada Saidina Abu Bakar suruh kekal sebagai imam. Tapi sebabkan Saidina Abu Bakar tetap beradab dengan Rasulullah, dia tetap undur ke belakang dan minta Nabi menjadi imam di hadapan. Itulah adabnya sahabat. Ini tengah semayang ni. Macam tu. Ini Rasulullah. Saidina Abu Bakar kata, manakah mungkin aku menjadi imam kepada seorang Nabi Allah. Kan? Takkan Nabi makmum belakang. Jadi Saidina Abu Bakar undur ke belakang. Tu, dan hebatnya Saidina Abu Bakar sehingga Nabi beri gelaran kepada dia As-Siddiq. As-Siddiq artinya yang orang yang paling benar. Benar tak benar, kuat iman dia. Sampai Nabi kata, kalau ditimbang iman Saidina Abu Bakar seorang, iman dia seorangnya, kemudian ditimbang oleh iman-iman penduduk Madinah. Satu riwayat kata penduduk Madinah. Satu riwayat lagi, iman semua manusia. Ditimbang, nescaya berat lagi iman Saidina Abu Bakar. Kerana kuatnya iman Saidina Abu Bakar. Hebat. Kuat tak kuat macam mana, dia makan satu makanan, ada orang bagi. Bila dia dapat tahu makanan yang orang bagi tu dimasak oleh orang kafir. Dan makanan tu tidak halal. Kan? Menyebabkan dia ambil ranting pokok, dia jolok mulut dia. Sampai muntah balik. Kerana dia takkan bagi ada makanan yang haram jadi darah daging dia. Dia jolok. Kita boleh gitu. Kita kalau dah, Allah dah termakan. Tak apalah, nak buat macam mana. Kan kita sengaja. Kata. Itu bahagian kita. Nampak? Dia tak jolok kayu bagi keluar balik. Dia tak nak ada lekat di bahagian daging-dagingnya benda yang diharamkan Allah. Padahal kalau ikut hukum dimaaf dah sebab dia tak sengaja, kan? Tapi dia punya iman kuat tu, dia tak nak langsung. Itulah hebatnya sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk makluman kita, 4 sahabat-sahabat Nabi ni kebanyakannya semua lebih muda daripada Nabi. Kadang-kadang kita mesti ingat Saidina Abu Bakar tu lagi tua daripada Nabi. Sebab Saidina Abu Bakar ni kan ayah mertua Nabi. Nabi kahwin dengan anak Saidina Abu Bakar. Anak Saidina Abu Bakar tu Sayyidatina Aisyah. Itu anak dia. Nabi kahwin dengan Aisyah. Jadi Saidina Abu Bakar jadi ayah mertua. Yang sebenarnya memanglah ayah mertua. Tapi Saidina Abu Bakar tu lagi muda daripada Rasulullah SAW. Saidina Abu Bakar muda daripada baginda Nabi SAW. Dan lagi uniknya, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan Saidina Ali, 3 orang ni wafat umur yang sama dengan Nabi.
Saidina Umar wafat 63 tahun. Saidina Abu Bakar pun wafat 63 tahun. Saidina Ali pun wafat pada umurnya 63 tahun. Sama, tiga-tiga. Cuma Saidina Uthman seorang saja, beliau meninggal dunia pada umur 82 tahun. Gitu. Itu hebat sahabat Nabi dengan Nabi. Itulah sedikit sebanyak cerita tentang wasahbihi ajmain, sahabat-sahabat Nabi. Kalau panjang macam tu maksud apa? Dah habis. Dah habis kan, kata sekejap je. Dah habis. Nanti kita akan sambung bawah dia pula. Adalah kitab Risalah Tauhid ini asalnya diterjemahkan oleh Allahyarham Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Wahab. Kita sambung kat situ pula ni. Lepas ni dia nak cerita sedikit sejarah kitab ni. Apa tujuan kita belajar sedikit sejarah kitab ni? Supaya kita kenal siapa yang mula-mula menyusun kitab ni. Untuk tujuan apa kita kenal? Sebab orang tua dulu kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Jadi sebab tu mukadimah dia cerita pasal sejarah kitab ni. Supaya kita kenal, bila kita kenal, kita akan timbul rasa cinta pada kitab ni. Cinta pada ilmu ni. Bila dah cinta, cinta itu buta. Apa maksud cinta itu buta? Dia tak nampak yang lain dah. Dia nampak ilmu ni. Dia nak mengaji. Walaupun bertembung, hari tu ada orang buat kenduri ke, ada orang buat apa-apa, kawan ajak ke, keluar pergi jalan ke mana ke. Tak, aku nak pergi mengaji. Sebab aku cinta pada ilmu ni. Tu orang kata cinta tu buta. Lalu nak pergi kedai beli sayur pun lalu depan masjid. Tak sabarnya nak kuliah lagi. Cinta. Nak, dah sonok dah dengan majlis ilmu. Sampai dia suka pada majlis ilmu ni. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang jika diizinkan Allah, insya-Allah. Ada soalan ke sebelum kita tutup? Tak ada. Nak balik cepat. Okey. Jadi kita tutup majlis kita, dan macam biasa di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan tahfiz kami. Jadi bolehlah ibu-ibu sekalian tengok-tengok, membeli sambil menderma, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.